Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan awak ni. Hari ni kami ingin bincangkan topik berkaitan harga. Sebelum tu saya ingin menggunakan diri saya. Nama saya Muhammad Akil Mirzaim, nombor metrik 03 DPR 21F1096 dari semester 3 DPR 3C dan juga daripada Jabatan Perdagangan. Umum mengetahui harga merupakan satu istilah yang digunakan secara meluas. Ia juga penting untuk pelanggan melakukan transaksi jual beli. Baiklah, tanpa membuang masa, pada hari ini kita akan menjemput 3 orang ahli panel khas dari Jabatan Perdagangan untuk mengulas lebih lanjut tentang harga. Sebelum itu, saya ingin mempersilakan ahli panel kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Okey, dipersilakan ahli panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anif Farhami Rosdi daripada kelas DPR 3C, nombor metrik 03 DPR 21F1050 daripada Jabatan Perdagangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazarah binti Ahmad Syukri. Saya daripada Jabatan Perdagangan 03 DPR 21F1077. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Haikal bin Abu Talib dari kelas DPR 3C, nombor metrik 03 DPR 21F1093 dari Jabatan Perdagangan. Okey, baik ni. Saya ingin bertanyakan soalan yang pertama. Okey, apakah itu price adjustment strategy? Boleh saya dengarkan beberapa penjelasan dan pendapat daripada anda? Strategi pelarasan harga ini ialah strategi pelarasan harga juga termasuk penetapan harga promosi di mana organisasi tertentu menekankan harga produk mereka lebih rendah daripada harga senarai atau lebih rendah daripada kosnya. Terdapat 7 jenis pelarasan harga. Yang pertama, harga diskaun dan allowance. Mengurangkan harga untuk memberi ganjaran respon pelanggan seperti piano atau awal atau promotion kepada produk. Yang kedua, harga bersegmen. Menyesuaikan harga untuk membenarkan perbezaan dalam pelanggan, produk atau lokasi. Yang ketiga, harga psikologi. Menyesuaikan harga untuk kesan psikologi. Yang keempat, harga promosi. Turunkan harga sementara untuk meningkatkan jualan jangka pendek. Kelima, harga geografi. Proses pelarasan kepada akaun untuk lokasi geografi pelanggan. Yang keenam, harga dinamik. Menyesuaikan harga secara terus untuk memenuhi ciri-ciri dan keperluan pelanggan individu dan situasi. Dan yang ketujuh, harga antarabangsa. Menyesuaikan harga untuk pasaran antarabangsa. Baiklah ni, antara ketujuh price adjustment tu, saya nak kamu pilih satu dan nyatakan kelebihan berdasarkan pendapat anda. Okey, baiklah ni, silakan. Okey, untuk soalan itu saya akan memilih harga bersegmen. Segmentasi harga ialah di mana harga berbeza berdasarkan kesanggupan membayar. Ia didorong oleh fakta bahawa kepekaan harga boleh berbeza dari pelanggan ke pelanggan, dari produk ke produk dan meretasi semua lokasi. Daripada harga bersegmen tadi, terdapat 7 item, iaitu yang pertama, pelanggan segmen. Segmentasi pelanggan ini adalah di mana harga akan ditetapkan mengikut jenis pelanggan. Perkhidmatan dan produk yang diberikan masih sama, cuma harganya sahaja yang berbeza. Contohnya, harga tiket wayang untuk kanak-kanak adalah lebih murah berbanding orang dewasa, tetapi wayangnya tetap sama. Ini saya nak terangkan sedikit sebanyaklah tentang segmented pricing yang Anip cakapkan tadi. Dia ada masuk sedikit customer segmented. Okay, saya nak sambung tentang location segment. Okay, di mana suatu harga tu dibezakan bergantung mengikut lokasi lah. Okay, contohnya macam kita ada tiket konsert. Dan tiket konsert ni, kita tahu kita ada VIP punya seat, kita ada seat biasa, kita ada untuk host punya seat. Okay, so setiap seat tu ada harga dia ada harga yang tersendiri. Di mana tiket VIP lebih mahal daripada seat biasa, macam tu. Seterusnya kita ada image segment, which is harga penentuan barang tu bergantung kepada suatu brand produk. Okay, maksudnya kat sini setiap brand produk tu ada harga yang tersendiri. Okay, kita bagi contoh lah macam kopi Starbucks. Okay, kopi Starbucks ni harga dia kenapa lebih mahal daripada harga kopi biasa, cap, kapal atau anything? Sebab kita tahu
Starbucks tu sendiri ada image dia yang tersendiri yang memang dekat luar negara pun ada. Okay, macam kopi Cak Kapan ni, kita tahu dekat Malaysia je ada. Dekat Indonesia ke sekitar Asia, susah lah nak cari. Okay, seterusnya time segment. Okay, time segment ni dia bergantung kepada perubahan masa. Suatu harga tu, contohnya macam baju, kita ada baju sari. Okay, baju sari ni, tak setiap masa orang akan beli. So, dia akan promosikan. Seterusnya kita ada product segment. Okay, product segment ni dia bergantung kepada bentuk dan saiz suatu produk. Okay, contohlah saya bagi macam produk Coca-Cola. Okay, kita tahu Coca-Cola ni dia provide pelbagai bentuk dan saiz. Okay, which is ada dalam bentuk tin, kita ada dalam bentuk botol. Okay, so dekat situ kita boleh bezakan botol air Coca-Cola ni dia isi dia sama, cuma harga berbeza bergantung saiz dan isi padu dalam satu konten tu. So dekat sini saya nak terangkan harga air Coca-Cola dalam tin lebih murah berbanding daripada yang dalam botol sebab isi dia berbeza. Okay, isi padu air tu sendiri berbeza. Okay, for the last one, kita ada channel segment di mana suatu harga barang tu bergantung kepada tempat pembelian tu dibuat. Okay, contoh kita ada tiket theme park. Okay, kita tahu tiket theme park ni kalau dibeli secara online lebih murah daripada kita terus walk in. Okay, antara contoh macam saya pernah pergi, kita pergi Lost World. Kita beli, saya beli online dalam 140 lebih. Kalau saya terus direct kepada Lost World Tambul, saya dapat harga 155 kalau tak silap. So dekat situ kita boleh kenali dia sebagai channel segment. Okay, seterusnya saya pass kepada panel kedua lah. Okay, untuk yang berikutnya saya akan serahkan kepada panel yang ketiga, which is Encik Arif untuk terangkan dengan lebih lanjut. Beralih kepada kelebihan segmentation, iaitu ia dapat meningkatkan hasil dan keuntungan. Kemudian, ia dapat meningkatkan pencapaian dan penguasaan pasaran. Akhir sekali ialah flexibility dalam pembezaan pemasaran. Seterusnya, saya akan membincangkan isu untuk menentukan harga. Isu harga ialah hubungan di antara harga barang dengan harga di dalam pasaran. Ia sangat penting untuk diambil kira oleh firma kerana firma perlu tahu tentang aliran dan trend harga semasa di pasaran. Sebagai contoh, syarikat barangan elektronik seperti Daikin yang menjual penghawa dingin akan melihat kepada purata harga penghawa dingin yang dijual di pasaran serta melihat kepada bagaimana pesaing seperti York meletakkan harga bagi penghawa dingin mereka. Beralih kepada isi pertama iaitu competitive bidding di mana harga ditentukan melalui bidaan. Pihak yang membida perlu bersaing sehingga mendapat harga yang tertinggi. Seterusnya, barangan tersebut akan dijual pada harga paling tinggi. Isi kedua iaitu negotiable price ialah bentuk rundingan antara dua pihak dan persetujuan untuk menentukan harga. Sebagai contoh, penjual boleh berunding dengan pembekal dan meminta pengurangan harga dengan syarat penjual membeli dengan kuantiti lebih besar supaya kedua pihak dapat keuntungan daripada hasil rundingan. Isi ketiga membincangkan tentang transfer pricing di mana ia dikawal oleh pihak yang mempunyai kuasa dalam syarikat untuk meletakkan kos yang dikenakan bagi menghasilkan produk seperti bahan mentah. Terusnya, beralih kepada filtered pricing adalah penapisan harga di mana firma memberi diskaun kepada pelanggan tertentu sahaja kerana tanpa diskaun, pelanggan tersebut tidak akan membuat sebarang pembelian. Kemudian, international pricing apabila syarikat menjual produk secara global dan harga yang ditentukan adalah berbeza mengikut peraturan dan undang-undang satu negara dan juga cukai yang dikenakan ke atas produk. Akhir sekali ialah barter arrangement, iaitu aktiviti penukaran barang yang tidak melibatkan wang. Pertukaran tersebut mestilah adil dan barangan yang ditukar mestilah sama nilainya supaya berlaku adil antara kedua-dua pihak. Okey Arif,
antara ke-6 price determination tu, saya nak kamu pilih satu daripada 6 price determination tu dan nyatakan kebaikan berdasarkan penjelasan dan pendapat anda. Okey, Arif, dipersilakan. Melihat kepada international pricing di mana firma memasarkan produk mereka secara global yang mempunyai harga berbeza mengikut negara. Firma perlu melihat kepada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, peraturan dan undang-undang serta persepsi pengguna di sesebuah negara. Sebagai contoh, syarikat Nissan menjual kereta di Malaysia mengikut peraturan dan undang-undang tertakluk serta cukai import yang dibuat oleh kerajaan Malaysia berbanding kereta Nissan yang dijual di negara-negara Eropah lebih murah kerana cukai yang dikenakan adalah rendah. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel jemputan kita pada hari ini kerana sudi meluangkan sedikit waktu bersama kita untuk membincangkan tentang harga. Okey, sampai di sini saja rancangan awak ni. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.